والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: di mana? Maka yang dikehendaki. Maka yang dikehendaki, yakni yang dimaksudkan. Yang dikehendaki atau yang dimaksudkan dengan yang harus di sini. Di mana? Yang harus di sini yakni harus yang bersangkutan dengan Rasul. Harus bagi Rasul. Itu maksud dia. Ialah harus di sini harus pada akal. Dia kata harus ini harus pada akal. Dengan makna, apa makna? Bila sebut harus pada akal ni, dengan makna jika berlaku sifat-sifat itu bagi Rasul. Mana? Makan, minum, sakit lebih kurang tu. Jika berlaku sifat-sifat itu bagi Rasul, maka kita suluh dengan akal. Kita suluh dengan akal. Suluh lagu mana? Boleh jadi. Apa boleh jadi? Boleh berlaku, boleh terima. Koma situ dah. Boleh jadi, buat koma sikit. Kena koma. Bukan buat kat tiang tu. Tu koma juga. Ni koma. Koma ni KOMA ke bahasa standard dia? Koma. Bahasa orang putih? Komal. Orang putih dah koma. Tahu? Melayu? Tak ada istilah Melayu. Tu koma. Tak apalah. Sebab ingat tingkatan satu tu kawan-kawan, cikgu kata titik, dia pun tulis titik. Noktah, dia pun tulis noktah. Palang, P-A-L-A-N-G, palang. Dash, senyap mata. Cikgu nak ajar mana dash? Marah cikgu. Dia kata bukan aku suruh tulis tu noktah, lagu ni tahun. Nak kapur kan masa tu. Palang gini, dash gini. Dia tulis dash, D-A-S-Y, dash. Dalam tingkatan satu. Tak tahu bahasa dia lah, jangan marah. Tapi cikgu masa tu, cikgu pakai papang, pakai batang paik. Padahal tanya je, akak batang paik. Dan ni masuk kes boleh kalau buat lagu tu. Baik. Dikehendaki dengan harus ini ialah harus akal, dengan makna jika berlaku sifat-sifat itu bagi Rasul, maka kita suluh, kita fikir dengan akal boleh jadi. Apa boleh jadi? Boleh jadi sini tidak ada tergalang apa-apa. Tidak ada tergalang. Apa tergalang? Tergalang. Kau tanya sebut galai-galai. Halang. Tidak ada halangan apa-apa.
tak pelik, tak jadi mustahil. Tak ada apa-apa masalah gitu. Itu maksud haruh di sini. Haruh Rasul makan, haruh Rasul minum. Haruh sini haruh akal. Dengan makna haruh di sini boleh terima akal. Kata berlaku Rasul makan, minum, sakit, demam, kahwin dan sebagainya. Haruh boleh terima akal. Dan bukanlah yang dikehendaki dengan harus itu, yakni haruh pada Rasul itu harus pada syarak. Bukanlah makna haruh pada Rasul itu seperti makan minum tu haruh pada syarak. Ini orang semabur ni. Orang tukar takir. Selagi dia tukar dengan haruh bagi Tuhan. Haruh Rasul ni dia buat banding, dia qiyas macam haruh pada Allah. Pun salah juga. Allah Ta'ala haruh mengadakan makhluk, haruh tidak mengadakan makhluk. Buat boleh, tak buat pun boleh. Dia pun qiyas Rasul. Rasul makan boleh, kalau tak makan boleh. Dia tukar takih habis. Jangan heret hang dulu. Haruh pada Allah merujuk kepada af'alullah, perbuatan Allah dalam mengada meniada. Haruh pada Rasul tidak kena pada perbuatan dia, kena kepada perkara yang berlaku, yang jatuh pada dia. Dikehendaki haruh pada Rasul, haruh akal, dengan makna akal kita boleh terima berlaku benda tadi pada Rasul. Bukan dengan makna haruh syarak. Apa maksud? Yakni haruh pada syarak ni, yakni dengan makna boleh bagi mereka itu Rasul atau sekalian Rasul pilih. Kalau sebut haruh pada syarak, kau boleh pilih kerana tarikh pada syarak apa dia? Haruh pada syarak. Buat tak berdosa, tinggal pun tak berdosa. Dia panggil ibahah. Harus. Makan pun tidak berdosa, tak makan pun tak berdosa. Tu haruh. Haruh pada syarak, tak kena mengena pada Rasul. Faham tak? Dia kata dengan makna boleh bagi mereka itu sekalian Rasul pilih. Yakni bukan begitu. Bukan makna haruh pada syarak, bukan begitu. Kerana sebab apa tak boleh? Sebab apa bukan begitu? Kerana terbatal pada masalah sakit demam. Terbatal kalau kita pakai kaedah haruh pada syarak ni pada sifat Rasul. Haruh pada akal kita ganti dengan haruh pada syarak, atau tukar haruh pada syarak. Iaitu kalau tilik pada haruh syarak ni buat tak apa, tak buat apa? Tak apa. Terbatal lah kalau kita ukur dengan haruh syarak. Pada apa dia? Seperti pada sakit demam. Sakit atau demam ni boleh pilih tak? Nak sakit boleh, tak sakit boleh, gitu. Jadi hak betulnya sakit demam ni haruh pada Rasul, haruh pada apa? Pada akal, bukan kena pada perbuatan. Kena pada diri perkara, tilik pada perkara yang berlaku tu, bukan tilik pada perbuatan Rasul, perkara yang berlaku tu. Maka berlaku demam di Rasul, apa nak kata? Haruh, akal boleh terima. Kalau tak sakit, haruh juga. Bukan makna boleh pilih, buat sakit boleh, tak sakit boleh. Ramai lagu tu. Maka jawabnya, maka tidak boleh bagi mereka itu pilihan. Tidak boleh buat pilih-pilihan, tak boleh. Faham tak? Itu maksud haruh pada Rasul, bukan haruh pada haruh Rasul ni haruh akal, bukan haruh syarak. Nak faham sikit dia kalau lari sikit cium tu jeng. Dia faham kata orang cerita sifat yang haruh bagi Rasul ialah sifat kemanusiaan, seperti makan, minum.
Dia pun lari sikit. Haruh makan, haruh minum. Mana makan boleh, tak makan boleh. Haruh sungguh tu. Haruh pada syara. Kulu washrabu. Makan olehmu dan minum olehmu. Wajib ke haruh? Dah kata makanlah olehmu, minumlah olehmu. Wajib ke haruh? Harus. Kalau makan boleh tak? Kalau tak makan, itu panggil haruh. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Wa idza qudiyatis salah. Apabila telah selesai engkau menunaikan akan semayang Jumaat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah engkau sekaliannya pada muka bumi. Wajib ke haruh? Dah kata habis dah semayang, gilah mu nak pergi kata curuk dunia mu. Masa tu seolah-olah Tuhan suruh. Baik, suruh tu wajib ke haruh? Haruh sahaja. Kalau nak tubik lah. Kalau nak duduk kekal dalam masjid pun haruh. Nak keluar pun haruh, duduk dalam masjid pun harus. Tu panggil haruh pada syara. Jangan tukar bimbot. Lari sikit, jeng. Lari tak makan siku pakok ni. Orang duk hurai haruh lain, dia faham haruh lain. Kalau latar tak makan siku pun rohok pasal mozik. Kalau tuan tu pemikiran tak makan siku, rohok. Dia kena rombok habis. Kena rombok habis. Baik. Dan ada pun sifat-sifat yang lainnya. Sifat lain. Sifat lainnya lain daripada demam tadi. Lainnya lain daripada sakit demam. Rujuk situ. Sifat yang lainnya lain daripada sakit demam. Contoh apa dia? Hak lain daripada sakit demam. Dobit kita ada pun sifat yang lainnya. Nya tu yang ni lain daripada sakit demam. Situ tepatnya tu, dobitnya tu. Baik, persoalannya apakah sifat yang lain daripada sakit demam? Sifat anda? Sifat Rasul lain daripada sakit demam. Apa dia? Sifat tu. Kelakuan Rasul lain daripada sakit demam. Tidur, makan, minum. Tulis itu contoh dia. Keliru kitab tu. Sifat yang lainnya, yang ni lain daripada sakit demam, seperti makan, minum. Dobit gitu tak pening baca kitab. Seperti makan, minum. Dan sebagainya. Makan, minum, nikah, kahwin, bergurau senduk. Itu lain daripada sakit demam. Maka sifat yang lain daripada sakit demam tadi, macam makan minum tu, maka dengan sama color. Mana warna sama? Dah sama color, warna sama. Semaka. Baca semaka. Kod tani tu. Sama color. Semaka. Semakal. Semaka. Orang tani sebut semaka. Semaka ni berbetulan. Semaka. Lain. Semakang lain, semaka lain. Semaka. Yang ni nak ayatnya lain daripada sakit demam seperti makan minum ni. Makan minum pada Rasul ni haruh ke tak pada Rasul? Harus. Harum dah. Haruh pada akal. Baik. Haruh pada akal ni
Tilik makan ni, makan minum harus pada akal. Semaka serupa juga, berbetulan juga. Pada syarak pun harus juga. Makan dan minum tu tilik pada syarak pun harus, tilik pada akal pun harus, sama-sama harus. Semaka dua tu. Tak semaka. Jemuh apa? Berbetulan, bertepatan. Serupa lah. Semaka pada syarak pun harus juga. Tu maksud semaka. Mana apa? Maknanya kalau satu kali sudut pandang, makan tu kita boleh hukum harus pada akal. Makan tu juga sekali pandang, pandangan yang lain kita boleh kata harus pada syarak. Dosa harus tak makan? Harus pada apa? Pada akal pun boleh, pada syarak pun boleh. Kalau harus pada syarak dengan mana? Kalau rasa makan pun tak berdosa, tak makan pun tak berdosa. Kalau harus pada makan tu, kalau tilik harus pada syarak, harus pada akal, boleh berlaku makan minum pada rasa, tidak terhalang apa-apa, tak tergalai apa-apa pun. Tu nak beza sikit. Kemudian kalau kita kait sikit dengan usul fiqh, harus makan minum selama mana tidak jadi wasilah bagi wajib, sunat, makruh dan haram. Kena kait kat tu pula. Asal hukum harus je makan. Baik, harus pada syarak makan pun tak dosa. Kalau tak makan pun tak berdosa. Selama mana makan tadi tidak jadi wasilah, tidak jadi tangga bagi 4 hukum yang lain. Wajib, sunat, makruh dan haram. Contoh, makan ni harus je. Kalau tak makan pun harus pada syarak. Tapi kalau tak makan tak boleh ngaji. Pergi kuliah tak faham, semayang pun tak urut, tak sempurna yang wajib melainkan dengan makan, maka ketika itu makan menjadi wajib. Wajib benda panggil? Wajib wasilah atau wajib wasail. Jadi wajib syarak jugalah. Wajib syarak wasail dia panggil, atau wasilah. Dengan sebab makan menyebabkan tak boleh semayang, maka ketika tu mengambil hukum haram lah pula. Maknanya tengok dia jadi wasilah ke tidak. Jadi wasilah ke tidak. Macam orang kata, macam mana mandi nak dapat pahala itu? Soalan temu duga tauliah. Macam mana mandi nak biar dapat pahala? Mandi tu wajib ke harus? Harus saja mandi. Kemudian harus ni mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa, tak berdosa. Soalnya kalau nak dapat pahala nak macam mana? Kait. Mandi kerana nak pergi buat ibadat. Mandi supaya sihat, supaya tak ngatuk ibadat. Boleh pahala. Ni dok jawab, kena bismillah, kena adab kiblat, kena tutup aurat. Tak ada kena tu benda asing. Baik. Habis itu. Tetapi ni istilah mana? Tetapi sungguh pun kata harus pada akal, seperti makan minum tu, semaka pada syarak pun harus juga. Bukan yang dikehendaki. Walaupun harus pada syarak pun terkena juga. Makan minum ni terkena juga pada harus syarak, maka hak tu juga tidak dikehendaki. Walaupun makan minum tu harus pada syarak, akal pun harus, tapi tidak dikehendaki. Pada perbahasan ni dia tidak termasuk. Bukan yang dikehendaki. Itu harus.
Baik. Maka tiada bersifat mereka itu sekalian Rasul dengan sifat ketuhanan. Ini tafriq ni. Asalnya kita hukum harus Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Bila lagu tu, maka tidak bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? Istighna dan iftiqaru ilaih. Itu sifat ketuhanan. Baik. Satu. Dan tiada bersifat mereka itu sekalian Rasul dengan sifat malaikah. Tidak bersifat mereka itu dengan sifat malaikat. Juga. Contoh apa dia? Seperti tiada makan dan tiada minum. Makan pun tidak, minum pun tidak. Tak. Sifat ni tak ada pada Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul ni manusia. Faham tak? Tidak makan, tidak minum. Bukan sifat seperti malaikat. Seperti menyangka. Bandingnya seperti menyangka oleh puak-puak kafir Mekah. Kafir Mekah. Menyangka lagu mana? Akan demikian, yakni akannya Rasul ni mesti bersifat dengan malaikat. Akan demikian, yakni akan bersifat dengan sifat malaikat. Dia sangka lagu dulu. Dia kata lagu mana? Dengan firman Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, jatuh Allah. Ada tak Allah itu? Ada. Kalau kita ni tak ada. Firman Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Wa ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dia tanya. Puak kafir Mekah, Yahudi. Dia tanya. Artinya, apalah sabit bagi ini Rasul? Apa ni Rasul ni? Soalan begitu. Benda Rasul ni. Apanya? Makan ia akan makanan. Makan ia Rasul akan makanan. Rasul benda. Ya'kulu ta'am je dia. Makan Rasul ni. Kedarah nasi, kedarah roti canai je tu. Rasul benda gini. Dan berjalan ia pada kedai-kedai. Rasul benda gini. Wa yamshi fil aswaq. Hidup berjalan kat dalam kedai tu. Rasul benda pun ni. Dia query. Dia persoalkan. Rasul benda lagu ni. Makan pun makan. Pergi kedai pun pergi kedai. Dia nak pelekeh ni. Sebab apa? Sebab pada sangkaan kafir Mekah, puak-puak Yahudi khususnya, dia kata kalaulah turun pada kami malaikat, nescaya kami beriman. Dia nak Rasul ni dalam kalangan malaikat. Baru nak beriman. Boleh percaya tak dia? Saya Israel ni. Tak boleh percaya. Rupul. Kata je. Tak? Kata je. Kalaulah turun Rasul dalam keadaan malaikat, tentu bersama dia ada basyiran wa nadhira. Adanya berita gembira dan berita menakut-nakutkan. Kalau alangkah baiknya dia kata, kalau turun dalam bentuk rupa malaikat. Jenuh lah Rasul turun kot malaikat ni. Tak makan, tak minum, kita jeng. Kalau Rasul ni Allah Ta'ala turun dalam rupa malaikat, kita nak tiru lagu mana? Malaikat ada jalan, kita mampu. Mana sunnah berjalan? Mana Rasul, malaikat tak lengah. Caca 30 juzuk serakaat. Kita jenuh Allah lengah ni. Dia kau lama kau sedap, kalau lama kau sedap muka makanan dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak. Baik. Maka bila mana musyrikin atau kafir Mekah kata gitu ke Nabi, maka Allah Ta'ala suruh Rasul berkata,
Surah jawab lah. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Surah Mdun. Macam je dengar ni. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Suratul Kahfi tau. Ayat ngelah dah ke? Tau. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal. Sampai akhirlah. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Artinya, kata olehmu ya Muhammad. Hajar Nabi. Kata lagu mana? Aku manusia. Ana basyarun. Aku ni manusia. Mithlukum, seumpama kamu. Ana basyarun mithlukum. Yuha ilayya. Tetapi diwahyukan kepada aku. Yang beza aku ni, ialah aku ni dapat wahyu. Sinilah kesilap fahaman setengah-setengah pihak. Dia kata Nabi macam orang biasa. Sini macam Gemulah Tok Guni Aziz. Dia kata gitu. Muhammad ni macam mak kapung dia tu. Dia kata gitu. Begitu kat Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata Nabi ni manusia biasa. Dengar tak? Haji dengar tak tu? Kita tengok semula. Penuh lah tu Tuan Ibrahim baru lagi. Bulan Maulud itu. Dia kata Muhammad Rasulullah ni macam orang biasa juga. Jadi kita kadang-kadang bila dengar tu jadi fitnah lah. Adakah maksud dia tu macam manusia biasa tak ada kelebihan langsung, ataupun maksud mereka itu Rasulullah ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nanti kita nak tangguh mana. Kita boleh sangka jahat di situ dan kita boleh sangka baik. Nak mana? Kalau sangka baik kita kata barangkali maksudnya dia nak khabar Rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kita boleh juga nak sangka jahat. Ni Natan Wahabi, nak hina Nabi ni. Nak pakar mana? Nak sangka jahat kan nak sangka baik? Tapi masa berlaku tu baik ke jahat sangka? Wallahu a'lam. Tu tasawuf dah tu, cara tu. Entah mana. Padahal boleh sangka baik tak? Boleh. Apa yang dia sangka jahat? Kecuali kita ditanya sohal ni. Demo kata lagu ni apa maksud? Muhammad tak ada kelebihan langsung. Supa set kita kok ketuk busuk apa tu baru kita boleh hukum sesak dan sebagainya. Ni dia kita tak jumpa dia, tak tanya dia. Khabar-khabar kita kata dia ni menghina Rasulullah begini-begini. Tapi cakapan tu fitnah lah. Tak nafi hak dia cakap tu satu fitnah. Kita tak nafi hak tu. Baik. Ini kena jaga sikit ni. Ana basyarum mithlukum. Nak khabar benda situ. Aku manusia seumpama kamu je. Nah, ya aku ni manusia bersifat macam manusia, macam kamu juga. Aku ada makan minum, aku ada sakit demam. Kena kesyarah hak tu lah. Ni demo tu ambil ayat Quran ni kok, dia kata tak ada kelebihan apa-apa. Tak boleh lah. Memanglah Rasulullah ni dan Rasul-Rasul lain manusia macam manusia biasa, tapi dia ada kelebihan. Peluh tak ada bau busuk. Sama-sama tu bit peluh, tapi peluh Rasulullah bau wangi. Najis tu pun setengah ulama beradab tak panggil najis, kita panggil fudala, lebih-lebihan. Enggak najis Rasulullah ni, lebihan Rasulullah ni bumi telan, bumi tidak zahirkan. Cumanya ulama fiqh tetap juga memanggil lebihan Rasulullah itu sebagai najis. Sebab apa? Ilahnya kalau tak najis takkan Nabi basuh.
Jawab ulama sufi dia kata basuh bukan kata najis, basuh nak ajar hukum. Sehingga kan kalau air kecil Rasulullah kalau minum tak najis. Kau tu pula duk balah. Biarlah dia sama ulama balah. Cuma kita faham sudah. Nak kata najis boleh, iktibar kod fiqh. Atas jalan beradab kita tak kata najis, kita kata fudalat, lebih-lebihan. Gitu je lah. Atas kita. Faham tak? Rasulullah kecing. Setengah orang marah kata Rasulullah kecing. Dia kata kena Rasulullah qada hajat. Gitu. Faham tak? Kita cakap atas dasar fiqh. Dia bercakap atas jalan adab. Lain-lain lah orang tu. Tak lain-lain. Dia tahu tajuk. Tak tahu teraju mana ke duk heret hak orang pun noh. Tajuk kita cakap fiqh ke tasawuf ke akhlak ke benda ni. Fiqh, cakap ke fiqh. Gitu. Baik. Itu maksud dia apa Allah Taala ajar kepada Nabi suruh jawab gitu. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yang bezanya aku ni dapat wahyu. Jadi no problem. Kalau aku pergi pasar pun tak masalah. Kalau aku makan berdiam, muka aku manusia. Ana basyarum mithlukum. Aku manusia macam kamu juga. Ada makan minum, ada ngatuk mata. Nabi tidur tak? Tidur. Tapi Nabi tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Nabi juga tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Dah tak bau. Buat kereta Allah. Sudah mandi lalat mewah dah. Nak ngajar dah dia amat lalat ni. Lalat sekoh mana susah ni. Ada. Rasulullah tak ada. Ketuk tak bau. Ketuk tapi tak ada bau. Buat kereta pung. Jaga. Anak-anak dalam lift. Lift pula sekat 4 orang yang boleh masuk. Speednya ketuk lah tu. Tak mampu masa. Lift pula lambat. Tingkat 1, 13. Tingkat lift buruk. Puk pula lah tu. Lekat. Jeng. Rasulullah tak ada lah tu. Fahim. Ini kena hati-hati sikit. Dan tiada bersifat mereka itu Rasul dengan sifat yang mengurangkan martabat mereka itu Rasul yang maha tinggi. Tak ada. Memanglah dia tu sifat kemanusiaan. Ana basyarum mislukum, serupa manusia kamu juga, tapi kena ingat dia tak akan bersifat dengan sifat yang jatuh pangkat kerasulan. Contoh apa dia? Seperti makan sambil berjalan. Pada Rasul tak berlaku. Memang sifat manusia boleh makan sambil berjalan, tapi di Rasul tak mungkin berlaku. Sebab bila makan sambil berjalan ni lekeh. Komang lah Rasul makan sambil berjalan. Ada tu imam kalau makan nasi sambil nyok-nyok turun tangga duk suak. Tu imam benda lagu ni. Tu imam bukan Rasul. Tak. Dan tiada bersifat mereka itu sekalian Rasul. Ini nak jaga tadilah. Ana basyarum mislukum tu. Tiada bersifat mereka itu sekalian Rasul dengan sifat yang meliarkan umat. Sifat yang meliar. Baca meliar tu. Dia macam melir. Meliarkan umat daripada mereka itu sekalian Rasul. Tak ada. Contoh penyakit benda. Sifat benda. Seperti penyakit pecah belah. Penyakit pecah belah ni dobit situ penyakit kulit. Ada. Penyakit pecah belah ni penyakit kulit. Penyakit ni maknanya dia pecah lah. Dia naik butir, lepas tu dia pecah, naik butir, naik pecah. Apa panggil penyakit benda gitu. Pecah belah pada badan. Dia naik macam bisu, lepas tu pecah. Naik. Naik macam kalau kita skabis gitu pun pecah belah kat tu. Kenal skabis. Ada lagi tak penyakit skabis ni? Ada lagi Dia naik butir air tu kan, air pecah tu.
Gatal tu. Dia kena comor minyak apa? Ubat putih mana? Calamine. Macam kempoh tu. Skabis dia ada air juga kan? Air ubat lomor. Kudi buta. Dia ada air juga. Dia panggil dia beri ubat hilang gatal tu. Tu tak ada Nabi tu. Chicken pox ni mana? Bertih. Tak ada Nabi. Manusia biasa harus. Selagi bergelar manusia tu harus naik benda tu. Tetapi di Rasul tak boleh. Sebab apa? Kali Rasul kena chicken pox, nak pergi ceramah tak boleh, nak mengajar lagu mana. Dia tu kena kuarantin. Capok badang ada di Rasul. Kurak tak boleh di Nabi. Nak mengajar mana duk berah duk bergaru gitu. Nak mengajar mana? Kurak pula naik celah kekeng. Allahu akbar. Dengar qala Allah Taala, Allah tangan kat dalam kain. Dia tak jadi kalau lagu tu. Kita pun kalau naik hotel tak nak duduk ni. Bisu sengit itu mengajar. Mana sengit? Bisu. Tak boleh. Baik. Dan tiada bersifat mereka itu Rasul dengan sifat yang meluputkan hikmah mereka itu jadi pesuruh. Asalnya hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul ni nak menyampaikan hukum. Tiba-tiba bersifat dengan sifat yang boleh luput hikmah. Contoh apa dia? Seperti gila. Rasulnya gila. Bila Rasul ni gila boleh siapa ada hukum? Gila nak mengajar orang mana gila? Gila. Tak boleh nak kerja gila. Kalau musannif mata naik atas meja. Tak boleh gila aku tu. Tak boleh. Gila babi payah lah. Sawang gila babi. Tengah duduk belagak betul-betul gila. Buah beleping, buih mulut. Uruk-uruk bangun balik. Gila babi kan? Faham tak? Tak boleh berlaku je Rasul. Harus bersifat dengan manusia, tapi sifat-sifat yang jatuh pangkat, yang luput hikmah, mustahil ada pada Rasul. Di kita harus berlaku. Kita manusia biasa ni harus. Penyakit berat-berat tak ada Nabi. Keciman ni, gaut, darah tinggi, jantung, tak ada Nabi. Kalau Nabi kena gaut, rohok, nak jalan ke mana? Jauh. Kita tengok di Madinah daripada satu tempat jauh. Madinah ke Kuba tu jauh. Nabi kadang-kadang jalan kaki pergi balik. Jauh. Panah lagi. Gak dulu jalan batu, mana jalan raya. Batu pula dia batu kerah. Dia tak boleh nak kokok macam kita, dia kena bom batu dia tu. Dia tak boleh nak kakeh kau, tak boleh, tak degis. Dia kena deri susul. Panggil tak? Jackhammer susul. Suti-suti. Jauh. Jauh. Antara rumah Rasulullah, rumah Sayyidatina Aisyah, ke tempat dia berehat tu, jauh berapa meter? Kat 200 meter pula nak pergi. Jauh. Jalan kaki. Tapi zaman tu umat Islam kita gagah. Tubuhan dia gagah, kasar-kasar tubuh. Kita kalau keliling Masjid Nabawi tu lah jelas. Jalan tak akak kaki dah. Perih, heret kaki tu. Tak akak kaki, heret kaki. Kita. Rasulullah. Baik. Itu akidah kita, wajib i'tiqad Rasul ni harus bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dan dalil di atas harus itu, mana dalil kata harus Rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan?
iaitu dalil didapatkan setengah-setengah sifat itu bagi mereka itu, yakni sabit bagi mereka itu. Tambah sikit lah. Sabit bagi mereka itu sekalian Rasul. Didapatkan setengah-setengah sifat itu, sifat kemanusiaan tu, macam makan, minum, sakit, demam tu, sabit, tetap atau sungguh bagi mereka itu sekalian Rasul. Sabit dengan dilihatkan dia kan setengah-setengah sifat yang sabit tadi. Dilihat, didapati dengan jalan dilihatkan dia. Siapa lihat? Bagi orang yang semasa dengan mereka itu Rasul. Siapa dia semasa? Sahabat. Kerana sahabat nampak, sahabat beriman bahawa Rasul ini bersifat manusia ni haruh. Dia beriman termasuk dalam akidah, walaupun pada masa tu tidak ada kitab akidah, tapi akidah sudah ada pada masa tu, cuma pembukuan tidak ada lagi. Sahabat sudah memahami bahawasanya harus boleh terima akal Rasul ni makan, minum, tidur, sakit, demam. Dan lebih tahqiq perkara yang berlaku pada Rasul ketika itu bagi sahabat, kerana dia tengok memang Rasul sakit, memang Rasul demam, tapi demam yang tidak jatuh pangkat. Rasul pun bergurau, tapi bergurau yang tak jatuh pangkat. Nama apa? Bukan Nuaiman. Kalau Nuaiman, tu nakal. Ada sahabat nakal. Nuaiman, Sayyidina Nuaiman. Siapa dalam kubur pun dia nakal lagi. Sakit kepala, Rasulullah letih cara ke Nuaiman. Nuaiman ni satu rombongan, kalau kita kira duta lah mari jumpa Rasulullah, bawa dengan unta. Yang dia ambil unta ke jual. Dia ke jual unta. Dan nak kata ke mana dia? Dia biasanya lagu tu. Pergi beli pula unta tu, Rasulullah suruh sahabat pergi beli pula, bayar beri balik unta kepada rombongan hak mari jumpa Rasulullah. Gak unta dia parking luar. Nak jumpa Rasulullah dalam rumah. Gak nak iman tengok, dia heret unta buat lari. Dia pun jumpa sahabat, nak iman, mu ambil mana unta ni? Dia kata Rasulullah, dia suruh jual. Kawan tu orang malik, mari aku jual juga separuh. Berak-berak jual. Tahuan ni tu bik mesyuarat, jumpa mana unta kami. Sahabat kata, tanya, tadi nampak nak iman tarik. Apa ke jual tak sekarang? Dia tebuh mula lah unta tu, dia nakal lagu tu. Dia masuk Islam kan, dulu kan pengalaman Arab berperingkat-peringkat kan. Jadi setelah peringkat terakhir sudah haram. Nak iman minum Arab. Lepas mata minum Arab. Oh tak cakap kena rotan minum pula. Taubat dah. Minggu depan berok pula minum. Akhir sekali meninggal dunia nak iman. Nabi mandi, Nabi tolong kapal, Nabi waktu yang lahap. Lepas pada ke bumi, Nabi tunggu di kubur. Allah. Serta Rasulullah tunggu di kubur. Sahabat lain balik belaka. Orang tanya, ya Rasulullah, siapa tak balik? Aku bimbang, takut nak iman tak boleh jawab dalam kubur. Dan Rasulullah ni Allah Ta'ala beri kepada dia boleh dengar soalan muka nakir. Lalu mari muka nakir. Wahai penghuni syurga. Dia panggil kepada Nuaiman ni penghuni syurga. Sahih lah syurga, Rasulullah doa, Rasulullah mandi kapang. Tapi Nabi tak agak. Rasa dia nakal. Nabi tunggu. Lalu malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Nuaiman kata, "Allahu Rabbi." Sedap jawab. Moga dia orang ngaji, dia sahabat. "Wa man nabiyyuka?" Dia tanya. Dia tak jawab. Nuaiman tak jawab. "Wa man nabiyyuka?" 2-3 kali. Yang ketiga
Direkoh malaikat ni, wa man nabiyuka. Dia kata slow sikit, tuan dah ada atas lagi tu. Dia kata jangan kuat sangat. No, tuan ada lagi di atas. Dan Nabi duk tunggu, dia tahu Nabi tunggu di atas. Nabi dengar tu, Nabi suka siapa. Akhir tu barulah Nabi balik. Mana Nu'aiman? Tu kisah Nu'aiman, tapi bukan nak cerita Nu'aiman ni. Ada seorang sahabat, Abu Umair namanya. Abu Umair sakit mata. Dalam kitab Pernah Bagi Hati ada kisah Abu Umair. Sakit mata. Lepas tu bini mai jumpa dah Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Umair ni sakit mata. Dua belah ke? Tak, sebelah je. Lepas tu Nabi pun jumpa lah Abu Umair ni. Dia tengah makan, tengah nak makan. Dah makan lagi. Aku dengar kata mu sakit mata. Sakit dah Rasulullah. Lepas tu mu sakit mata nak makan. Mana sakit mata? Nabi gurau tu. Sakit mata tak boleh makan. Abu Umair pun tahu Rasulullah bergurau. Jadi jawab kena, sakit makan belah tak sakit. Jawab kat tu. Dia kata, Nabi kata bunyi kata sakit mata nak makan. Mana sakit mata? Abu Umair jawab, makan belah tak sakit Kan sakit sebelah. Makan belah ni. Padahal makan bukan dengan mata, makan dengan mulut. Tapi sama-sama reti gurau senda. Tu sifat haruh berlaku pada Rasul. Tak? Orang kita pun gurau. Tak? Dia kata masuk sebelah dah ni. Masuk sebelah dah. Bila masuk sebelah apa kena buat? Masuk sebelah. Balik. Boleh balik lah masuk sebelah dah. Balik di rumah lah maksudnya. Tak? Duk sembang ramai-ramai ni. Hai, masuk sebelah dah kita ni. Boleh benda? Boleh balik? Baliklah di rumah gitu maksudnya. Kita pun cakap agak gitu. Tak? Tu panggil masuk sebelah. Baik. Nakal Nu'aiman. Kita tengok kisah Nu'aiman balik. Allah. Siapa Nabi tu? Tunggu. Atas gumbu. Dia kata, jangan kuat sangat tuan yang dari atas ni. Nakal tunggu. Ya boleh. Nabi siapa suka. Dalam riwayat Nabi suka duk kubur. Sebab dia kata gitu. Ini pada Rasulullah. Nu'aiman. Suka. Mana sahabat ni bukannya macam Abu Bakar belaka, bukan macam Umar belaka. Kalau macam Sayyidina Umar belaka, tak ceria. Nak pergi sejik bawa pedang pinggang. Tak ceria lagu tu. Ada dia gurau senda jeng. Pok kita kalau straight gitu tak lagi. Tak. Baik. Qala musannif rahimahullah. Atau sabit Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan yang pertama dilihat oleh sahabat, atau dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir bagi siapa? Bagi orang yang kemudian daripada mereka itu sahabat. Siapa dia? Kita lah. Dalil kata Rasul bersifat kemanusiaan, tidak bersifat dengan ketuhanan, tidak bersifat dengan malaikat, tidak mempunyai sifat yang tercela, harus berlaku tadi tu dengan dalil mana? Khabar mutawatir. Apa khabar mutawatir? Khabar riwayat cerita yang pada adat kata mustahil mereka itu berpakat menipu. Siapa ke kita bertalu-talu? Maka sah dibuat dalil dengan khabar mutawatir. Sah buat dalil. Sebab apa? Kerana ia khabar mutawatir memberi faedah akan yakin. Khabar mutawatir ni beri faedah akan yakin, ilmu yakin. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik. Sikit lagi. Kalau tidak ada khatam minggu depan ni. Maka telah selesailah segala sifat-sifat yang bersangkutan dengan Rasul. Mana yang bersangkutan dengan Rasul? Iaitu 9 benda. 9 akidah atau 9 sifat. Maka dihimpunkan dia kan 9 dengan segala sifat yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala yang terdahulu sebutnya.
iaitu 41. Maka jadilah kesemuanya 50 akidah. 50 akidah. Yang terkandung kesemuanya, yang 50 akidah di dalam makna kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu pengertian. Adapun makna lain pula. Maknanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang kita sembah, dia itu kena sungguh dan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Bila kata la ilaha illallah, tidak ada dah Tuhan yang disembah dengan, tidak ada dah Tuhan yang kita sembah, dia tu kena sungguh, kena betul, betul-betul kena dan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala lah sahaja yang disembah dengan betul, dengan sebenar. Dengan pitah maksudnya, yani dengan ringkah maksudnya, Allah Ta'ala baca mana tu? Cerita je mana? Allah Ta'ala eja mana? Eja situ, cuba eja. Ha, jim, alif, lam, ha. Allah Ta'ala dia ejaan Jawi lama, bila dia bubuh ha tak bunyi ha. Kalau ta waw ha alif baca mana? Ta waw ha alif. Ta waw ha sipun dan alif tu. Kalau baca literal tu ha, tapi orang tani dia tulis gitu tapi ha tu tak ada, jadi baca mana? Tuwa. Ta waw ha nun baca macam mana? Ta waw ha nun. Tuhan buang ha jadi Tuan. Tu Tuhan, Tuhan, Tuan. Asalnya Tuhan jadi Tuan. Asal begitu. Jadi sini kita cuba kita buang ha, apa jadi? Allah Ta'ala jolah. Jolah. Allah Ta'ala jolah tu Tuhan. Itu panggil makna secara ijma'. Allah Ta'ala je Tuhan. Bila sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala je lah tu Tuhan. Boleh pegang situ lepas tu. Ada gunalah ucapan la ilaha illallah gitu dah. Maka siapa-siapa yang berkata ia barang siapa akan ini kalimah, maka seolah-olah dia mengaku pada zahir, yakni pada lidah, akan tiap-tiap satu akidah daripada segala akidah yang tersebut. Siapa dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seolah-olah dia mengaku secara zahirnya apa saja akidah yang kita mengaji, 50 akidah. Seolah-olah, bukan hakikat, seolah-olah. Walaupun ini ghayah, walaupun tiada ia seseorang mengerti akan demikian akidah itu, walaupun dia tak erti apa satu, tapi ucapan dia tu seolah-olah dia erti. Bila seorang tersebut la ilaha illallah, mana apa dia? Allah je lah tu Tuhan. Jadi seolah-olah dia sebut Allah Ta'ala sahajalah Tuhan tu, secara zahir dia nak khabar 41 akidah. Secara zahirnya seolah-olah begitu.
Walaupun pada hakikat dia tak tahu apa satu pun, dia kata saja. Dia tak ada information pun, tak ada ilmu pun, dia kata saja. Tetap juga seolah-olah macam dia nak khabar 41 akidah atau 50 akidah. Seolah-olah. Walaupun dia tidak tahu. Tetapi tiada berisi dan berenah. Tetapi tak berisi, tak berenah. Apa maksud tak berenah? Tak berisi dan tak bernas. Padi kalau penuh bagaimana? Berenah. Kalau kosong tu tak berenah. Padi kosong tak berenah. Mana kulit saja, hampa je. Maknanya sini mana tak ada isi sebab dia tak tahu. Sebab secara zahir saja seolah-olah dia tahu. Dia kata la ilaha illallah, seolah-olah dia nak khabar ada 41 akidah. Muhammad Rasulullah, seolah-olah dia nak khabar ada 9 akidah. Tapi tak tahu, tak berenah. Tiada berisi dan tiada berenah. Kaidnya jika tidak renti, baca reti tu yang macam rantai. Jika tidak reti ia seseorang akan akidah dan makna maksudnya maksud akidah. Tak lepas. Maknanya dia tahu makna ijma kan. Dia tahu katakan la ilaha illallah ni maknanya ringkas sebut Allah Ta'ala jelah Tuhan. Lepas hak bahagian makna. Tapi sifat yang bersangkutan dengan makna tadi tak tahu. Maka nisbah fardu ain tak lepas. Nisbah ucapan tadi ada isi, berenah. Sebab dia tahu makna. Kalau tak tahu makna langsung, ni tak berenah, tak berisi. Hampa sahaja. Tambahlah kita lagu turaq. Baik. Kemudian, dan jika orang kafir yang menghendaki bahawa masuk pada agama Islam. Berhentilah dulu situ. InsyaAllah minggu depan dah lama ni. Sekejap tu. Tanda molek. Nanti bawa kuliah maghrib. Kita akan khatam kitab ni pada kuliah maghrib. Jadi minggu depan tak ada kuliah isyak. Makan, maklumlah makan dulu. Dan makan harap. Nak celak? Jadi kita kuliah maghrib kita baca kitab ni, insya-Allah kejap je ni. Kemudian mayasa selawat pergi makan. Jadi kitab apa nama tu, Tashilud Du'afa tu dah bawa lagi dah apa. Kalau bawa pun tak berat mana, dah pas kilo. Dan kitab tu sudah ada yang sponsor, maka gunakanlah. Dobik lah, tak ada masalah lah tu ni. Nak buat nama dah. Tashilud Du'afa'i wa raddu ba'di aqwalis sufaha'i. Padahal kat kena buh pula dah apa. Wa raddu tadda tasydid wa raddu ba'di aqwalis sufaha'i. Memudahkan orang yang lemah dan menolak setengah daripada perkataan orang yang bodoh-bodoh. Ada nama kita. Tapi tak terjemahlah siapa hak bodoh-bodoh tu. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis Tashilud Du'afa.
Kalau nak ngaji selapis lagi mabhasul kalam, terus naik Baqarah. Nak ngaji lagi lah. Oleh itu